Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu malam ni secara online. Hari ini kita masuk di dalam bab yang ke-16 daripada kitab Iqtida' Sirat Al-Mustaqim, iaitu suatu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu, dan kita membaca secara ringkasan yang berjudul Mukhtarat, perkara-perkara yang terpilih daripada Iqtida' Siratal Mustaqim, iaitu menelusuri jalan yang lurus, mukhalafat ashabil jahim, berselisihan ataupun bercanggah dengan ashabul jahim, iaitu ahli-ahli neraka Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para salihin, para syuhada dan juga orang-orang yang saleh yang lainnya, dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung pada bab yang ke-16, iaitu bid'ah, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tajuk ini bukanlah suatu tajuk yang baru yang kita baru dengar, dan ianya telah pun berulang-ulang kali kita dengar dan telah pun berulang-ulang kali dibahaskan oleh para ulama dan juga para asatizah kita di Malaysia secara khususnya, iaitu bid'ah perayaan ataupun bid'ahnya peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maulidur Rasul adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, secara umumnya, secara muqaddimahnya, semua kita sangat mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ianya merupakan ibadah kita kepada Allah. Hubbur Rasul, hubbun Nabi, cinta kepada Nabi adalah suatu yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah tujuan syariat. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, in kuntum, kalau sekiranya kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita akan memperolehi cinta Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampunkan dosa-dosa kita. So ini adalah banyak kali yang kita ulang, bahwasanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita akan mendapat dua ganjaran yang besar. Pertama adalah cintanya Allah kepada kita kerana kita mengikut orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan kasihi.
maka Allah akan mencintai kita kerana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan memperolehi keampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu suatu ganjaran yang besar dan tak ada yang lebih besar daripadanya, iaitu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah, kita mendapat cinta Allah dan kita akan diampunkan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika mana seorang yang mendengar orang bersin menyebutkan alhamdulillah, dia pun menyebut yarhamukallah, maka dia beriktikad di dalamnya dia akan mendapat cinta Allah dan dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita memakan dengan tangan kanan kerana mengikuti Nabi kita, maka akan mendapat cinta Allah dan pengampunan Allah Azza wa Jalla. Begitulah besarnya nilai daripada mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak ada perselisihan. Bahkan sesiapa yang tidak menyetujui perkara ini, maka terbatal keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan keimanan dia gugur, akan menyebabkan dia murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu perkara yang asas dan suatu perkara yang rukun dalam agama kita, yang kita ucapkan melalui kalimat la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah, iaitu tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan hanya sahaja yang kita ikut itu tak ada yang lain melainkan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia daripada ayat Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan sudah tentu orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat baginda, yang mereka ini disebut radhiyallahu anhum, iaitu Allah meridai mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dengan ayat ini, orang-orang awal yang mula-mula masuk Islam di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikut mereka, mengikut muhajirin dan ansar dengan baik, maksudnya mengikut ajaran mereka, mengikut tunjuk ajaran mereka, maka ia suatu perkara yang dituntut oleh agama kita. Dan ayat tadi menjelaskan kepada kita mereka itu akan diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, itu secara asas dan secara prinsipnya, yang tidak ada orang Islam yang tidak beriman dengannya. Maka semua orang beriman bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu individu yang wajib kita beriman dengannya dan wajib kita memberi kecintaan kita kepadanya. Dan antara alamat tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah pun banyak kali kita jelaskan tentang hadis Haud, iaitu telaga Rasulullah, telaga Nabi, di mana pada hari akhirat besok bahawasanya orang semua dipanggil ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halummu, marilah, iaitu dipanggil ke telaga Nabi, yang mana luasnya itu antara langit dan bumi, dan luasnya itu di antara perjalanan ke Hadramaut Yaman sana tu punya luas telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga cawan-cawan di sekeliling telaga Nabi itu sebanyak adadi nujumis sama, sebanyak bilangan bintang di langit. Itu telaga Rasulullah.
Yang apabila dipanggil halummu, halummu, marilah untuk minum dalam air telaga Nabi pada hari akhirat besok. Tetapi apabila dipanggil, kemudian sebahagian mereka dihalau, iaitu apabila Nabi SAW dikhabarkan kepada baginda Nabi SAW oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya mereka ini adalah mereka yang tidak mau mengikut sunnahmu, iaitu mereka ini orang yang telah murtad daripada agamamu, dan mereka ini adalah orang yang telah melakukan bid'ah di dalam agama Allah Azza wa Jalla, dan mereka berpaling daripada petunjukmu wahai Muhammad, maka fasuhqan, maka pergilah, maka dihalau daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripadanya. Dan para ulama, Imam Al-Qurtubi dan ulama-ulama yang lainnya menyatakan termasuk di kalangan orang yang dihalau daripada minum daripada telaga haud Nabi ini adalah ahlul bid'ah, pelaku bid'ah, iaitu disebut oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis. Baik, kembali kepada tajuk kita, bid'ah perayaan Maulid Nabi SAW. Maka dia kata bahawasanya peringatan Maulid Nabi ni boleh jadi dua keadaan. Peringatan Maulid Nabi ni boleh jadi orang yang melakukannya, orang yang merayakannya, orang yang meraihkannya ataupun menyambut Maulid kelahiran Nabi ini ada dua keadaan. Pertama adalah meniru Nasrani. Pertama adalah meniru golongan Nasrani Kristian dengan dari sudut mereka itu merayakan hari kelahiran Nabi Isa AS. Mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa AS. Dan yang kedua keadaannya, orang yang melakukan demikian kerana mencintai dan mengagungkan Nabi SAW. Itu dua keadaan lah orang yang menyambut Maulid ni. Sama ada satu, meniru cara perayaan orang kafir, iaitu Nasrani. Yang kedua, iaitu dia buat demikian kerana dakwaan mencintai dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentulah banyaknya di kalangan masyarakat kita yang menyambut peringatan Maulid ini. Kita tak masuk dalam golongan yang pertama tu, sebab mereka pun tak menggolongkan mereka itu pada golongan yang pertama. Dah tentu mereka akan menyatakan kenapa mereka menyambut Maulid ini, kerana mencintai dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mencintai dan mengagungkan Nabi, suatu yang disuruh, macam kita sebutkan tadi, suatu yang disuruh oleh agama dan syariat Islam. Sehingga sesiapa yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seumpama orang munafik. Tidak mencintai tapi ikut sebagainya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik yang ada pada zaman Nabi pada ketika itu, kepala munafik. Baik, yang penting yang perlu kita tahu, dan semua orang menyetujuinya, dan tak ada siapa yang boleh bangkang, adalah perayaan Maulid Nabi SAW ini tidak dilakukan oleh salaf. Tak ada siapa boleh bangkang. Semua orang menyetujuinya, dan tak ada siapa yang boleh menafikan pernyataan ini. Tidak ada yang melakukannya di kalangan para salaf. Yang saya maksudkan dengan para salaf adalah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama kita. Maka tak ada siapa pun di kalangan mereka yang menyambut perayaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau kita lihat pada zaman mereka, ataupun kalau kita kembali pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang sahabat pun yang merayakannya. Tidak ada satu orang pun di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut birthday Rasulullah. Ada siapa boleh bangkang? Tak ada siapa yang boleh bangkang. Tak ada sahabat yang menyambutnya. Tak ada sahabat yang, oh wahai Rasulullah, ini hari jadimu, hari birthdaymu, marilah kita sama-sama buat kek dan sebagainya. Tak ada siapa buat. Mari sama-sama kita buat kuih, mari sama-sama kita buat macam-macam manisian atau seperti hari raya. Tak ada siapa di kalangan para sahabat yang melakukan
Demikian, walaupun pada zaman mereka itu ada tak peluang untuk melakukannya, sudah tentu ada. Ada tak peluang para sahabat untuk menyambut birthday Rasulullah? Ada, sudah tentu. Tak ada siapa yang boleh menafikannya juga. Dan juga tidak ada pun di sana yang boleh menghalang daripada mereka buat. Tak ada satu pun perkara yang boleh menghalang daripada mereka menyambut birthday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan ada peluang untuk mereka lakukan dan tidak ada halangan untuk mereka menyambut birthday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau bagaimanapun tak ada siapa pun di kalangan mereka yang menyambutnya, baik Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat-sahabat yang lainnya yang tak ada pula bertanya, wahai Rasulullah, birthday-mu bila untuk kami menyambutnya dan membuat kek dan seumpamanya. Dulu waktu saya di UAE, saya dah tulis dalam satu artikel berkenaan bahawasanya pada ketika itu tak ada orang buat kek lagi. Tapi telah pun saya tulis bahawasanya akan datang di masa-masa yang akan datang, masa-masa ke hadapan, akan ada orang yang buat kek dan tulis happy birthday Rasulullah, selamat hari jadi Nabi dan sebagainya. Pada ketika itu memang tak ada orang buat, tapi sudah ternyata pada ketika waktu ini dah ada orang buat, dah ada gambar bahasanya ada kek untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu perkara yang sangat tidak masuk akal dan satu perkara yang tak ada faedah pun. Kenapa para sahabat tidak melakukannya? Kerana dah tentu tak diajar oleh Nabi dan tak diajar oleh sahabat-sahabat besar dan tak dibawa oleh mereka. Dan berikutnya, apa keperluan menyambutnya? Sedangkan pada ketika itu ada keperluan untuk menyambut birthday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamullah. Baik. Sekiranya menyambut Maulid Nabi ini adalah suatu perkara yang bagus dan baik, maka sudah tentulah para salaf lebih dulu buat daripada kita. Sudah tentulah para salaf, para sahabat Nabi buat dulu daripada kita. Semua kita mengetahui bahawasanya para sahabat adalah suatu generasi yang terbaik. Semua kita mengetahui bahawasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berlumba-lumba, rebut-rebut buat kebaikan. Mesti rebut. Apa saja ada kebaikan, dia berebut-rebut buat dulu. Sebelum orang lain buat, dia pun nak buat dulu. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Poinnya ialah, kalau sekiranya menyambut birthday Nabi, Maulid Nabi ni ada suatu pahala dan ada suatu yang diajar ataupun yang disuruh, ada faedahnya, dan tentu mereka buat. Dan dah tentu Nabi SAW buat. Semua kita juga mengetahui bahawa syariat Islam mengajar kepada kita, tak ada satu benda yang memberi manfaat untuk manusia, hamba Allah di dunia dan di akhirat, melainkan telah pun syariat tunjukkan caranya dan telah pun syariat suruh buat. Dan tak ada benda yang boleh menghalang seseorang masuk syurga, dan tak ada benda yang boleh memudaratkan seseorang hamba Allah, melainkan syariat Islam telah datang melarang perkara tersebut. Banyak kali juga telah kita menyatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun peristiwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang yang datang ke rumah isteri Nabi Ummahatul Mukminin, pergi ke rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummahatul Mukminin, ibu-ibu orang yang beriman ni, untuk pertanyakan kepada mereka bagaimana cara ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah diberitahu kepada mereka apa yang Nabi buat, apa ibadat yang Nabi buat, maka 3 orang ni tadi, maka masing-masing pun berazam. Yang pertama kata, aku nak berpuasa, tak nak buka-buka. Yang kedua pula kata, aku nak salat malam sepanjang malam, aku tak mau tidur-tidur. Yang ketiga pula kata, aku tak nak kahwin dengan perempuan, kerana kalau kahwin dengan perempuan nanti mengacau ibadat. Maka 3 orang ni tadi telah pun berazam untuk buat apa? Nari dangdut dah. Mereka bukan buat birthday Nabi dah apa. Mereka nak salat, tak nak tidur-tidur. Baik tak? Baik. Apa salahnya? Salat tak tidur lagi bagus daripada tidur.
Yang kedua, puasa tak nak buka-buka. Lagi bagus puasa tak nak buka-buka. Ini semua orang beriman ni, orang yang kuat akidah, kuat wara', kuat iman. Yang ketiga, tak nak kahwin dengan perempuan. Sebab kalau kahwin dengan perempuan nanti kacau ibadat. Kalau kahwin dengan perempuan nanti dia duduk sibuk dengan dunia, duduk sibuk dengan perempuan, maka dia lupa nak sembahyang, dia lupa nak ibadat ke Allah Azza wa Jalla. Sampailah cerita ni kepada Nabi SAW. Maka Nabi panggil 3 orang ni. Mana dia 3 orang yang duk cakap demikian? Maka aku ni orang yang paling takut dengan Allah, yang paling kenal Allah aku. Tak ada orang lain. Nabi bukan membangga diri, tapi Nabi nak ajar kepada mereka bahawasanya aku yang paling takut dengan Allah, dan tak ada orang yang lebih takut melainkan aku, dan tak ada orang yang paling mencintai dan paling kenal Allah ni melainkan aku aja. Aku puasa, aku buka, aku solat malam, kemudian aku tidur, dan aku berkahwin dengan perempuan-perempuan. Siapa yang tak mau dengan sunnahku, boleh belah lah, tu bahasa moden lah. Siapa yang tak nak dengan sunnahku, maka dia bukan di kalanganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ni tadi nak buat apa? Nak buat ibadat, tetapi dihalang oleh Nabi dan caranya tidak betul. Maka itu puasa dan solat dan nak ibadat dan tak nak kahwin nanti mengganggu ibadat. Itu yang besar itu pun dihalang oleh Nabi. Ini nak sambut birthday Nabi apa faedah? Oleh kerana cinta Nabi. Tak mereka 3 orang tu cinta Nabi. Kalau nak puasa semayang tak nak tidur-tidur sebab nak lebih, nak ikut Nabi. Orang yang satu lagi puasa tak nak buka-buka sebab suka kat Nabi. Suka benar mereka kat Nabi, sebab tu nak ibadat lebih-lebih. Habis kalau sambut birthday apa faedahnya? Apa tak dia? Maka hadis itu menjadi panduan kepada kita bahawasanya amalan nak mencintai Nabi dan mengagungkan Nabi ni, dia ada caranya. Nabi dah ajar kat kita macam mana cara menghormati dia. Nabi dah ajar kepada kita macam mana cara mengagungkan dia. Nabi dah ajar macam mana cara nak mencintai dia. Dan Nabi telah ajar benda-benda yang jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Jangan lebih had. Jangan lebih had ikut macam aku buat. Maksudnya semua telah pun jelas. Sebab itu kalau kita kata tadi bahawasanya kalau benda menyambut maulid, sambut birthday Nabi adalah benda baik sebab cinta Nabi dan sebab mengagungkan Nabi, para salaf, sahabat Nabi dulu kendian buat dah, kata orang. Dulu kendian buat dah daripada kita. Dan ini yang disebut oleh Imam Ibn Katsir dan ulama-ulama yang lainnya, lau kana khairan lasabaquna ilaihi, lau kana khairan, kalaulah benda tu baik, lasabaquna ilaihi, mereka dah dulu buat daripada kita. Mereka dah dulu buat dah daripada kita ni. Kita tak dan, mereka semua dah rebut dulu dah. Sebab mereka zaman awal dan mereka zaman Nabi SAW. Oleh kerana mereka pada zaman itu dan mereka berebut-rebut nakkan kebaikan, dan fastabiqul khairat, dengar ayat Allah, fastabiqul khairat. Kalau belum buat kebaikan, tak ada siapa pun buat maulid. Fastabiqul khairat, belum kamu buat kebaikan, semua belum buat kebaikan yang Nabi ajar, tak ada siapa pun ini aku nak buat birthday Nabi lah, nak buat kek, mesti Nabi suka. Iaitu menggembirakan Nabi, tapi tak ada siapa buat. Menunjukkan bahawasanya benda baik dan benda buruk ni bukan otak kita yang fikirnya. Benda baik dan benda buruk adalah ditentukan oleh syariat Allah Azza wa Jalla. Maka para salaf ni orang yang lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih memuliakan baginda lebih dari kita lagi. Mereka adalah orang yang lebih sayang kat Nabi. Sebab mereka tengok Nabi, mereka hidup dengan Nabi, berjuang dengan Nabi, bersuka duka dengan Rasulullah. Mereka lebih sayang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun dalam keadaan itu, siapa pun tak dan nak fikir nak buat birthday ke tak nak buat. Pasal kalau kita buat kek, tulislah atas tubuh lilin dan kita tiup, mesti Nabi suka. Tak ada siapa teringat. Sebab perkara itu mereka tahu bahawa benda itu tak diajar oleh Rasulullah SAW. Baik. Tetapi kecintaan dan penghormatan mereka terhadap Rasul dizahirkan dengan cara mengikuti Nabi SAW. Dizahirkan dengan cara mematuhi perintah baginda SAW. Dizahirkan dengan cara menghidupkan sunnah baginda secara zahir dan batinnya.
secara zahir dan batin ikut menghidupkan sunnah Nabi. Dan telah pun kita lalu pada bab yang lalu, iaitu kalaulah bid'ah kita buat satu, sunnah akan ditarik satu. Lagi buat bid'ah, sunnah hilang. Buat bid'ah, sunnah hilang. Maka kalau nak hilangkan bid'ah, kena buat sunnah. Buat sunnah, bid'ah mati. Buat sunnah, bid'ah mati. Buat sunnah, bid'ah mati. Tapi duk sibuk bid'ah, sunnah mati. Hari ni bid'ah baru kita buat, satu sunnah mati. Hari ni bid'ah baru lagi buat, esok mati lagi satu sunnah. Hari ni bid'ah baru lagi kita buat, hari ni mati lagi satu sunnah. Maka ini tidak namanya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka secara zahir dan batinnya mesti hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda mereka cinta adalah menyebarkan ajaran Nabi. Tanda mereka cinta adalah melawan bid'ah. Tanda mereka cinta kat Nabi dan memberi penghormatan Nabi, bid'ah langsung tak sentuh. Bid'ah jangan buat. Bahkan mereka sangat-sangat berat, sangat-sangat berat dalam melawan bid'ah dan sebagainya. Kerana bid'ah menyelisih sunnah. Lawan bid'ah adalah sunnah. Tidak namanya bid'ah kalau tidak VS-nya sunnah. Kemudian tanda mereka cinta dan memberi penghormatan adalah mereka jihad untuk tegakkan agama Islam dengan hati, dengan tangan mereka dan dengan lisan mereka. So ini jelas yang dilakukan oleh para salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Ada tak Imam Abu Hanifah buat birthday? Tak ada. Ada tak Imam Abu Yusuf, anak-anak murid Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi buat birthday? Tak ada. Ada tak Al-Imam Malik rahimahullah buat birthday, sedangkan dia duduk Madinah? Imam Darul Hijrah, Imam Ahlul Madinah dan sebagainya. Imam Malik kita tahu antara usul mazhabnya adalah menerima amal ahli Madinah. Dalam ilmu usul fiqah kita ada bab adillatul ahkam, dalil-dalil hukum. Antara yang diguna pakai oleh Imam Malik rahimahullah adalah amal ahli Madinah ataupun ijma' ahli Madinah. Apa yang orang Madinah buat, Imam Malik buat. Imam Malik kata sudah tentu dia sunnah, kerana orang Madinah pada zaman itu adalah tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengikut para sahabat Nabi. Kalau dah semua orang Madinah buat bermaksud sunnah, maka Imam Malik memakai dalam usul mazhabnya adalah amal ahli Madinah ataupun ijma' ahli Madinah. Kalau orang Madinah tak buat, maka tak ada dalam Islam, dia kata. Kalau orang Madinah tak buat, benda ni bermaksud tidak sunnah. Pada zaman Imam Malik rahimahullah, oleh kerana tengok orang Madinah, ada tak orang Madinah buat sambut birthday Nabi? Ya, tak ada. Kalau ada, dah lama kena buat. Dah lama dia buat, walaupun tak ada dalil. Walaupun mungkin di hadis Nabi tak ada, dalam Quran tak ada, maka dipahami secara umumnya cinta Nabi ni, maka boleh buat sambut birthday. Maka orang Madinah pun buat sambut birthday, maka dah tentu Imam Malik buat. Oleh kerana tak ada dalam mazhab Malik yang dia mengguna pakai ijma' ahlul Madinah ataupun perbuatan orang Madinah, maka tak ada pula disebut bab maulid. Bahkan dia juga yang kuat melawan bid'ah. Dia juga lawan kepada orang yang nak suka buat bid'ah. Dia lawan, dia halang orang yang nak ihram daripada Masjid Nabi, tidak dari Zulhulaifah. Kemungkinan orang datang kepada Imam Malik, usahanya boleh tak aku nak ihram daripada Masjid Nabi? Malik kata no, hendaklah kamu berihram daripada Zulhulaifah, miqat orang Madinah. Wah Imam Malik, aku bukan buat apa pun, aku tambah jarak je pun. Maka Imam Malik lawan. Imam Malik kata, ia bukan hanya sekadar jarak dan sebagainya. Ia buat seolah-olah kamu mendakwa bahawasanya syariat Nabi Muhammad tak lengkap. Maka dia baca ayat Allah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Maka hati-hati, awas orang yang nak menyelisihi perintahnya. أَنْ تُصِيبَهُمْ fitnah, takut terkena fitnah, au yusibahu azabun alim, ataupun akan terkena kepada mereka azab yang pedih. Berikutnya, sehubungan dengan itu, baik, orang yang melakukan perayaan maulid dan bersemangat untuk menyambut maulid ini, ya, sudah tentu mereka nakkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla.
Maka sedangkan sebenarnya walaupun mereka berniat nak pahala disebabkan sambut maulid ni, maka ternyata sebenarnya mereka ini mengabaikan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang nak buat sambut maulid, yang mempertahankan maulid Nabi, dia marah bagi orang yang lawan kepada maulid Nabi ni. Dia marah kepada orang yang kata maulid Nabi bid'ah ni punya lawan. Maka dia tu adalah orang yang paling cinta Nabi lah kot. Dalam masa yang sama, dia adalah orang yang paling mengabaikan perintah Rasul. Dialah orang yang paling mengabaikan sunnah Rasulullah. Berapa banyak sunnah yang dia belajar, dan berapa banyak sunnah yang dia dah buat. Dan bahkan kadang-kadang Nabi itu pun dia tidak mengenalinya. Dan mereka ini ibarat seperti orang yang menghias mushaf Al-Quran tapi tak baca. Ini orang buat bid'ah. Orang yang buat bid'ah ni seumpama orang yang ibaratnya seperti orang menghias mushaf Al-Quran. Maksudnya mushaf Al-Quran yang ada kat tangan kita tu macam-macam corak, bercantik-cantik lah coraknya, berkala-kala, colourful. Dengan ditambah lagi dengan color merah, color biru, color pink, macam-macam colornya, cantik mushafnya. Maka dia pentingkan kecantikan mushaf, tapi dia tak pentingkan nak baca mushaf. Maka orang yang suka beli, kita pun kadang-kadang juga pergi kedai tengok, cantiknya Quran ni, mushaf ni lawa, kita pun beli sebab cantik. Kita pun beli sebab cantik kulit Quran ni. Kita pun beli cantik mushaf ni, berkala-kala, sekarang ni pula tambah tajwid, lah nak memudahkan orang, lagi cantik pula tu. Buka-buka berkala-kala. Mat ini color merah, mat itu color biru, mat ini color ni, color tu color ni, color very colourful lah. Maka itu pun kalau tak tahu nak baca Quran, kalau tak reti juga nak baca, tak tahulah nak baca mana pun. Maka seolah-olahnya gitulah. Itu orang buat bid'ah. Dia nampak secara zahirnya nak buat bid'ah. Pada dia bid'ah tu bagus dan nampak cantik, nampak kecintaan kat Nabi. Bila kita sambut maulid, mai kita qasidah ramai-ramai, mai kita nasyid lagu tentang Nabi Rasulullah. Inilah lagu nasyid dah, whatever dan sebagainya. Nampak cantik, nampak ingat Nabi, nampak duk kenangkan Nabi. Menangis pula tu nyanyi nasyid tentang Rasulullah. Rasulullah meninggal, menangis dan sebagainya, tapi tak baca pun Quran, sunnah Nabi pun tak baca, zikir-zikir Nabi pun tak baca. Maka itulah ibaratnya. Atau baca tapi tak ikut, atau mana baca Quran tapi dia tak ikut isi kandungan Al-Quran. Dia baca in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau cinta Allah, ikut aku. Tak ikut pun, dia tak ikut Nabi SAW. Tapi yang Nabi tak ajar, Nabi tak ni, dia nak buat. Juga diibaratkan orang yang, umpamanya, orang yang menghias-hias masjid tetapi tak solat dalamnya. Tu satu lagi, ibaratnya. Masjid pun yang cantik. Masjid pun berjubin-jubin, kala-kala jubin, macam-macam. Ada satu masjid macam-macam lah, kutip duit orang ramai sebab nak buh jubin kala-kala. Yang elok pada sebelumnya itu, elok dia punya dindingnya putih. Kemudian kutip duit orang punya, kutip tahun-tahun untuk masjid. Bukannya untuk pembangunan masjid, tapi untuk mencantik indahkan masjid. Ditambahnya jubin-jubin berkala-kala, jubin-jubin yang bercorak-corak di bahagian kiblat, yang secara zahirnya nampak cantik, tapi tak solat di dalamnya. Ataupun masjidnya cantik tapi tak ada orang yang datang sembahyang. Atau ibarat menghiasi masjid dengan lampu-lampu yang cantik-cantik, kemudian dengan sejadah yang indah-indah, bercorak sana bercorak sini sejadahnya, dan berbagai-bagai lagi hiasan dalam masjid, padahal semua itu tak disuruh dan tak diperintahkan oleh agama Allah Azza wa Jalla. Allah tak perintahkan pun. Bahasanya juga kita diingatkan dalam banyak riwayat, Umar radhiyallahu anhu dan sebagainya, mereka mengingatkan bahawa akhir zaman nanti antara tandanya orang duk mengkuning-kuning dan memerah-merahkan masjid. Masjid nampak cantik tapi kosong. Masjid nampak cantik, orang tak teringin nak semayang dalamnya. Tapi orang nampak masjid cantik, orang nak bergambar. Bergambar belah. Kemudian balik, datang masjid bergambar, salat tahiyatul masjid pun tak semayang, kemudian balik. Dan itulah yang berlaku kepada umat-umat akhir. Ma sa'a amalu qaumin qattu illa zakhrafu masajidahum. Dan Ibnu Majah dihasankan oleh As-Suyuti dan Al-Jami' As-Saghir,
ma sa'a amalu qaumin qattu, tak akan rosak amal sesuatu kaum itu illa zakhrafu masajidahum, melainkan setelah mereka menghiasi masjid-masjid mereka. Akan rosak, tak akan rosak amalan suatu kaum itu sehinggalah mereka akan menghias tempat ibadat mereka atau masjid-masjid mereka. Ini dia perumpamaan yang disebut dalam bab ini. Orang yang buat bid'ah, orang yang terlampau suka buat bid'ah sebab dia rasa itu macam adalah tuntutan agama. Dia rasa macam itu agama dan itu menzahirkan sayangnya ke Islam, itu menzahirkan sayangnya kepada Nabi SAW. Tapi sebenarnya itu tak disuruh oleh agama Allah. Itu tak disuruh oleh agama. Kita duk sibuk sambut maulid, duk nyanyilah berqasidah dan sebagainya. Kemudian duk nasyid-nasyid tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disuruh kita tak buat, yang tak disuruh kita duk dulu kemudian nak buat, kita terbalik dengan para salaf. Para salaf dia dulu buat apa yang Nabi ajar dan Nabi suruh. Tapi orang kemudian dia duk sibuk berlumba-lumba, dia dulu nak buat bid'ah daripada yang sunnah. Sehingga orang kata ini bid'ah, Nabi tak buat, punya marah. Dia rasa bahawasanya orang yang menentang bid'ah itu tak suka Islam. Dia rasa bahawasanya orang yang menentang bid'ah itu tak suka Nabi. Inilah pok-pok Wahabi dan sebagainya. Inilah pok-pok yang tak suka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dah jadi terbalik, dan itulah yang disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum. Kaifa antum idza labisatkumul fitnah? Macam mana keadaan kamu nanti bila kamu telah diselubungi dengan fitnah? Yang tuanya tualah dalam bid'ah tersebut, dan yang kecilnya membesarlah dalam bid'ah tersebut. Sehingga apabila ada orang kata ini bid'ah, maka dia dituduh turi kata sunnah. Orang yang duk halang bid'ah, orang yang menegur ini bid'ah, maka mereka dituduh inilah pok-pok yang tak suka sunnah Nabi, pok-pok yang tak suka Rasulullah, pok-pok liberal contohnya, dia petiru, dia macam-macam lah tuduhan yang mereka sebutkan. Maka ini apa yang diisi kandungan tajuk kita ni, iaitu bid'ah perayaan Maulid. Maka dah tentu hendaklah kita fahami bahawasanya peringatan tentang birthday Nabi ni tak disuruh. Dah tentu kita sangat sayang kepada Nabi, dah tentu kita gembira lah sebab Nabi lahir dah. Macam mana nak sayang Nabi kalau kita pun tak gembira tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dah tentu kita gembira, tetapi tidak bermakna kalau tak sambut Maulid benci Nabi. Tidak berarti kalau tak sambut Maulid tidak ingat Nabi lahir bila. Yang penting adalah kelahiran Rasulullah adalah ikut Nabi. Yang penting dari kelahiran Rasulullah mengikut sunnahnya. Yang penting dari kelahiran Rasulullah terhapusnya kebatilan dan tertegaknya al-haq. Yang penting daripada kelahiran Rasulullah adalah tertegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Maka itulah yang paling utama dan paling penting. Terutamanya kita pada zaman sekarang ni, maka orang-orang dah jadi terbalik. Orang-orang duk sibuk sambut peringatan Maulid dan sebagainya, hanya mengisi masa mereka dengan nyanyi-nyanyi, hanya mengisi masa mereka dengan ketuk-ketuk gendang, hanya mengisi masa mereka dengan duk nyanyi alat muzik atas nama cinta Rasul dan sebagainya, bazir duit dan sebagainya. Tetapi balik rumah tidur, sunnah tak nak buat. Tak nak mengaji sunnah, tak nak mengaji hadis, tak nak baca hadis Nabi, tak nak baca apa yang Nabi buat sejak dia dah bangkit tidur sampai dah Nabi tidur balik. Tak pernah dia tahu Nabi buat apa. Yang dia tahu, marilah kita sambut Maulid, marilah kita sambut Maulid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perbuatan tersebut. Maka yang pentingnya adalah hendaklah kita ni berpegang kepada sunnah Nabi SAW, zahir dan batinnya. Apa maksud zahir dan batin? Maksudnya dari sudut dalaman pun kita ini tetap mengagungkan sunnah, dari sudut luarannya juga nampak mengagungkan sunnah. Kita benci kepada bid'ah kerana benci bid'ah adalah tuntutan daripada mengikut sunnah. Siapa yang tidak benci bid'ah, maka dia tidak membuat tuntutan daripada mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itulah maksud Muhammadur Rasulullah, la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang kita ikut dengan sebenar-benarnya melainkan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mesti mengajak manusia ni untuk ikut sunnah mengikut kemampuan masing-masing. Ni pun satu hal jugalah kita nak ingatkan. Maksudnya, pok-pok ni duk sunnah. Macamlah semua sunnah tu dibuat. Ya, kita menyatakan bahawasanya tidak ada manusia di atas muka bumi ni mampu buat semua sekali. Tak ada manusia yang namanya manusia yang mampu buat semua sekali. Kerana atas kelemahan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu dhaif. Allah jadikan manusia lemah. Sebab itu telah pun diajar oleh Nabi kita dan syariat kita apa yang Nabi SAW menyebutkan, semua yang aku perintahkan fa'tu minhu mastata'tum. Sebab tu Nabi kata, apa yang aku perintahkan buat kadar kemampuan. Dia tak kata apa yang aku perintahkan buat semua sekali. Tak. Nabi kata apa yang diperintahkan buat mengikut kadar kemampuan. Dan apa yang dilarang tinggal terus. Apa yang dilarang tinggal terus. Kerana manusia, semua orang akan mampu meninggalkan apa yang dilarang. Semua mampu. Maksudnya, nak suruh buat, tak semua orang mampu. Kerana dia mengikut kapasiti dan juga kemampuan masing-masing individu. Maka dia berlainan. Ada orang yang mungkin solatnya rajin dan banyak solat, tapi dari sudut puasa dia malas. Ada orang yang puasa dia memang satu orang yang kuat berpuasa, tapi salatnya kurang, hanya menjaga yang wajib, tidak yang sunat salat. Ada orang yang mungkin salat pun ala kadar, ikut yang wajib saja, kemudian puasa pun puasa Ramadan, dia tak larat nak puasa sunat dan sebagainya, tapi Allah kurniakan dia dengan kekayaan yang dia infak tak macam orang lain infak. Dia infak ke jalan Allah tak macam orang lain. Ada orang yang tak mampu infak, tapi dia mampu pula dengan ibadat zikir umpamanya. Ada orang yang takut nak berjihad, takut mati, dan juga tak berani angkat senjata, lemah dari sudut fizikal, maka dia ada ibadat-ibadat lain. Sebab itu, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, Nabi kata, apa yang aku perintahkan fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku larang, maka jauhilah perkara tersebut. Baik, cumanya dalam proses kita mengajak orang kepada sunnah Rasulullah SAW ni, hendaklah kita selalu ingat apa yang Imam Ahmad selalu sebut dalam usul sunnah beliau. Bahasanya Imam Ahmad sebut tarku al-jidal, jangan duk berdebat-debat, tak payah debat-debat. Kita sampaikan sunnah Nabi. Orang nak terima, terimalah. Orang tak terima, lantak pi dia. Tak payah debat-debat. Kerana kadang-kadang berdebat ini yuqassi al-qulub. Kerana debat-debat ni akan mengeraskan hati. Sebab tu Imam Ahmad tak suka. Imam Ahmad suruh sebarkan sunnah. Kalau ada orang argue, duk lawan kita, dia nak buat bid'ah dia juga. Duk halang kita nak buat sunnah, dia halang. Tapi bid'ah dia punyalah. Tak ada bid'ah yang tak buat. Semua bid'ah semua dia buat sekali. Kemudian kalau kita larang dan sebagainya, dia makin teruk lagi. Orang yang macam ni, kita biar lantak pi dia. Kita biar. Yang penting kita telah menyampaikan sunnah Rasulullah SAW. Dia nak ikut dia punya pasal, dia tak nak ikut lantak pi dia. Maka ini adalah yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kita menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, berikutnya kita masuk pada bab yang ke-17. Ni bab yang ke-17 adalah perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan pada hari-hari besar. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan pada hari-hari besar. Dia kata terkadang pada hari-hari besar diadakan kegiatan yang dikategorikan sebagai bid'ah. Maksudnya, ada di kalangan masyarakat ini pada hari-hari besar, pada dia dianggap hari-hari besar ataupun hari-hari tertentu yang dibesarkan oleh mereka, mereka buat bid'ah. Seperti menuju ke kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap saleh atau berkumpul di kuburan. Seperti dah macam haji dan orang duk himpun ke Arafah. Menjadikan kubur tempat merayakan hari-hari besar. Ini bid'ah.
menjadikan kubur untuk merayakan hari-hari besar. Seperti hari raya umpamanya. Hari raya, hari besar dalam Islam. Tapi dia pergi berkubur, dia pergi duduk ramai-ramai, tawaf kat kubur kerana dia buat macam haji. Ataupun dia buat macam kat Arafah. Maka perbuatan seperti ini memang tak dibenarkan oleh agama kita. Perbuatan lain seperti disebut bersuara tinggi atau meninggikan suara dalam masjid-masjid Allah ketika berdoa. Disebut contoh. Maksudnya masuk masjid, maka dia meninggikan suara dalam berdoa dan sebagainya. Apatah lagi berzikir. Kemudian berikutnya membaca syair-syair yang menyesatkan dan sebagainya. Baik. Kalau dilihat banyak dalam riwayat-riwayat adanya di sana riwayat-riwayat seumpama dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyib, dari Al-Khallal berkata orang-orang banyak meninggikan suaranya di saat mereka berdoa dalam masjid. Ini dilarang, ia tak disuruh oleh agama kita. Kemudian dari Sa'id ibn Abi Arubah berkata sesungguhnya Mujalid ibn Sa'id pernah mendengar suatu kaum meninggikan suara, menguatkan suara mereka ketika berdoa. Lalu ia datangi mereka kemudian kata, wahai kaum, jika kamu ini benar bererti kamu ini lebih baik daripada para salaf. Maksudnya mereka buat dalam masjid menjerit-jerit dan doa macam-macam lah. Pada zaman sekarang berzikir-zikir menjerit-jerit dan sebagainya. Apatah lagi menari, lagi teruk. Berzikir, menari, terlompat-lompat, terkinja-kinja macam pergi konsert. Maka ini pada zaman salaf. Maka mereka melihat ada orang berdoa dengan meninggikan suara. Maka dia pergi dekat masjid tu, dia kata, korang ni buat apa? Kalau korang ni orang yang benar, maksudnya korang ni lebih bagus daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi sayang, kamu semua ni sesat, katanya. Kamu semua adalah sesat, kata Sa'id. Kemudian kata Sa'id ibn Abi Arubah, maka seorang pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang seumpama ini. Kalau kita lihat pada zaman sekarang macam-macam lah. Orang berzikir ramai-ramai kuat-kuat dalam masjid, gendang-gendang dalam masjid, dan semua ini tak payah kita ulang balik lah, dah banyak kali dah kita kata dan sebagainya. Seumpama maulid juga, maka mereka membesarkan hari-hari tertentu, membesarkan maulid Nabi, kemudian bergendang dalam masjid. Ini tak disuruh oleh agama. Bahawasanya dalam Al-Quran kata, hendaklah kamu menyeru Allah, doa ke Allah ni tadarruan wa khufiyah, dalam keadaan tunduk dan merendahkan suara. Berlaku pada zaman Nabi tengah beriktikaf dalam kemahnya dalam masjid, ada orang baca Quran kuat dan berdoa kuat dan sebagainya. Nabi kata, rendahkan suara, kamu bukan pergi minta kepada Tuhan yang pekak. Maka jangan meninggikan suara dalam masjid. Jadi ini semua yang berkaitan tentang tajuk ni, iaitu perbuatan bid'ah yang dilakukan pada hari-hari besar. Maka ini semua adalah perbuatan yang haram. Dan juga contoh macam disebut tadi, berkumpul beramai-ramai di kuburan untuk merayakan hari-hari besar, maka hukumnya adalah haram. Dan perbuatan bergendang dan juga guna trompet dan sebagainya, maka ini semua dilakukan oleh, tak nanti zaman sebelum lah, zaman kita boleh nampak dah. Zaman kita boleh nampak pada hari-hari besar dan ataupun pada hari-hari tertentu yang mereka besarkan, dan mereka buat ibadat-ibadat tertentu dan sebagainya. Kalau sebahagian tempat tu pergi tawaf kubur, kemudian macam-macam. So semua ini adalah bid'ah yang tak diajar oleh agama kita dan tak diajar oleh Nabi SAW. Rentetan daripada bid'ah perayaan maulid tadi tu, maka berikutnya adalah bid'ah yang dilakukan pada hari-hari besar, terutamanya hari-hari besar yang dikatakan besar untuk umat Islam lah. Awal Muharram umpamanya, awal Muharram kemudian dia buat zikir ramai-ramai, awal Muharram baca doa awal tawa akhir tawa ramai-ramai dan sebagainya, kemudian bising dan sebagainya. Maulid Nabi, kemudian mungkin hari-hari besar Islam lain bergendang dalam masjid dan sebagainya. Maka ataupun tempat ni, maksudnya mengagungkan tempat. So ini semua adalah tidak diajar oleh agama kita dan tak diajar dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan sudah tentu kalau kita buat semua benda yang kita sebutkan tadi itu, dah tentu sunnah-sunnah Nabi dah kita tinggalkan, dan dah tak kita buat lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bimbang adalah bila kita telah bergelumang dengan dosa ni dan telah bergelumang dengan maksiat dan bid'ah ni, sehingga kita takut, sehingga kita rasa biasa dan kita rasa bid'ah ini suatu benda yang ringan. Macam kuliah kita pada minggu yang lalu, kita dah sebut sebahagian orang meringan-ringankan perkara yang ni, sedangkan ianya suatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada bab yang ke-18. Bab yang ke-18, hari-hari besar berkenaan dengan tempat tertentu. Hari-hari besar berkenaan dengan tempat tertentu. InsyaAllah kita sambung dalam minggu depan, insyaAllah. Saya rasa cukup sekadar ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang sunnah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita beramal dengan sunnah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita memerangi bid'ah dalam agama. Mudah-mudahan tertegaknya agama Allah ini dengan cara yang betul dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.